Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pertama dan utama sekali memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian ini Kitab Fathul Mu'in setelah beberapa lama kita tidak mengadakan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini kepada kitab Da'watut Tamah seperti biasa. Sebelum kita masuk ini kepada kitab Fathul Mu'in, dan insya-Allah pada pengajian Fathul Mu'in kita akan menyambung daripada mana kita berhenti sebelum ini kita masuk ini bab puasa. Dalam kitab Da'watut Tamah, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sedang bicarakan perkara-perkara yang bersangkut paut ini dengan zakat. Maka beliau pada awalnya membicarakan berkenaan dengan kewajipan mengeluarkan zakat bagi tanaman, sebab beliau sedang membicarakan berkenaan dengan perniagaan dan tanaman itu termasuk daripada yakni perniagaan, dan begitu juga yakni usaha dalam bercocok tanam dan sebagainya. Beliau menukilkan ayat daripada surah Taubah yang membicarakan berkenaan dengan asnaf di dalam zakat. Kita ada 8 asnaf dan saya telah membicarakan secara ringkas ini berkenaan dengan asnaf. Sekarang ini kita akan lihat ini apa disebutkan di bawah ini. Beliau mengatakan, dan hendaklah dia mengumumkan pemberiannya kepada semua asnaf. Ini juga kita telah membicarakan dan beberapa perkara yang bersangkut paut ini dengan. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ini di bahagian ini, yang mana beliau mengatakan zakat yang lain pun mesti dikeluarkan juga. Jadi sebelum ini beliau membicarakan berkenaan dengan zakat tanaman. Dan zakat seperti mana kita maklum, kita ada beberapa jenis zakat. Kita ada zakat atas emas dengan perak. Kita ada zakat ini atas logam. Kita ada zakat atas tanaman, buah-buahan, perniagaan. Ini semalah daripada jenis-jenis yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Begitu juga ini zakat binatang. Maka beliau mengatakan begitu pula orang yang memiliki buah-buahan, binatang ternakan, mata wang daripada emas dan perak, dan mereka mempunyai perniagaan, hendaklah mereka juga mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada waktu-waktunya. Jadi seseorang itu mesti lihat kepada keadaannya. Kalau sekiranya dia ada wang simpanan, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat bagi wang simpanannya. Kalau sekiranya dia ada perniagaan, maka diwajibkan dia mengetahui bagaimana nak mengeluarkan zakat bagi perniagaan. Begitu juga buah-buahan dan binatang ini ternakan. Dan zakat ini kita ada dia punya haul, dan begitu juga ada sebahagian jenis ini zakat yang tidak ada haul, seperti zakat tambang ini sebagai misal. Maka diwajibkan seseorang itu mengeluarkan apabila tiba masanya ataupun tiba waktu kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Dan diberikan zakat itu kepada semua mustahik. Mustahik ini maksudnya di sini adalah orang yang berhak, yang baru diterangkan tadi dalam ayat Al-Quran di atas. Bila mengeluarkan zakat itu, hendaklah dia meniatkan menurut perintah Allah Ta'ala dan kerana hendak memperoleh keredaannya dengan pahala yang dijanjikannya di akhirat nanti. Jadi apabila kita mengeluarkan zakat, maka wajib ini untuk kita niat. Dalam masa yang sama juga wajib ini kita memahami hikmah yang ini di sebalik mengeluarkan zakat, iaitu untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingatkan kepada diri kita akan kepentingan kita ada keikhlasan yang ini di dalam niat. Maka zakat seperti mana kita mengetahui, dia adalah salah satu daripada rukun yang ini Islam. Maka sebagai seorang muslim wajib kita mempelajari ilmu hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengannya, dan juga yang ini bagaimana kita dapat melaksanakannya dan mengeluarkannya apabila diwajibkan yang ini ke atas kita. Hendaklah dia tiada mencuaikan perkara ini. Ini nasihat daripada Al-Imam Al-Haddad. Maka beliau menasihatkan agar yang ini sebagai seorang muslim kita melaksanakannya.
atau menyia-nyiakan diri dengan meninggalkan sama sekali pengeluaran zakat itu minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun hanya mengeluarkan sebahagian daripadanya sahaja atau memberikannya kepada yang bukan ahlinya, maka semua itu termasuk dosa besar dan melanggar perintah Allah yang akan menyebabkan tersungkur ke dalam perangkap kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka beliau membicarakan yang ini berkenaan yang ini dengan beberapa yang ini kesilapan yang mungkin ada sebahagian orang melakukannya. Daripada kesilapan tersebut adalah memberikan yang ini duit zakat kepada mereka-mereka yang tidak berhak untuk menerima zakat. Maka ini pun daripada perkara kita harus yang ini berjaga-jaga. Itu sebab apa yang sentiasa dianjurkan dan saya sentiasa menganjurkannya adalah kita kenal kepada orang yang memerlukan zakat, ataupun orang yang kita tahu, yang kita mengetahui yang dia boleh menerima zakat, maka kita memberikan zakat kita kepadanya. Dan seperti mana juga saya mengatakan, dan ini adalah daripada pendapat saya dan juga para ulama yang dahulu yang ini di Singapura, mereka mengatakan keadaan di Singapura ini tidak semua asnaf ini yang wujud. Jadi kita lihat ini kepada asnaf yang wujud seperti asnaf yang fakir dan miskin, dan diboleh saja kita memberikan ini kepada satu orang mengikut kepada qaul. Kalau sekiranya kita susah nak cari ramai fakir dan miskin, kita boleh memberikan kepada satu ataupun dua ataupun tiga orang yang mana kita kenal ini mereka sebagai fakir dan miskin, dan kita memberikannya. Maka ini perkara yang perlu kita mengetahui apakah syarat-syarat ini bagi fakir dan miskin, siapa yang dimasukkan dengan fakir, siapa yang dimasukkan dengan miskin, siapa yang dimasukkan dengan gharimin, yang orang yang berhutang, begitu juga siapa yang dimasukkan dengan fi sabil, dengan ibn sabil, ya, siapa yang dimasukkan dengan ibn sabil. Maka kita boleh memberikan zakat kita kalau kita mengetahui orang yang menerima zakat itu adalah orang yang berhak ini untuk menerimanya. Kepada yang bukan ahlinya, maka semua itu termasuk dosa besar dan melanggar perintah Allah. Meskipun masing-masing menanggung dosa sekadar apa yang dilakukannya, sebab orang yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat tentulah dosanya lebih berat. Ada orang yang ini dia mengeluarkan zakat tetapi dia mengeluarkan zakat dengan salah, iaitu disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan zakat ini tidak sah. Ini juga berdosa. Sama juga dengan orang ini yang melakukan salat dan dia tidak mengetahui rukun-rukun salat dan syarat-syarat salat, maka salatnya ini tidak sah. Lagi satu orang pula, dia terus tak keluarkan zakat. Maka mana lebih teruk lagi? Yang kedua, orang yang tidak melakukan zakat sama sekali. Maka di sini Imam Al-Haddad ini mengatakan yang orang yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, dosanya lebih berat daripada orang yang mengeluarkan zakat akan tetapi dia tidak mengikuti syarat-syarat ini dalam mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala telah mencantumkan sebutan salat dengan sebutan zakat. Ini seperti mana kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat banyak ayat-ayat Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Jadi kita lihat dalam Al-Quran bila Allah membicarakan tentang salat, maka Allah akan membicarakan yang ini tentang ini zakat. Ini menunjukkan kepentingan bagi kita mengeluarkan zakat dan kaitan yang ini zakat itu dengan salat. Maka salat adalah hubungan kita dengan Allah. Zakat ini daripada hubungan kita ini dengan sesama manusia dan tanggungjawab kita ini kepada masyarakat yang kita berada di dalamnya. Maka ini boleh kita mengatakan hablum minallah dengan hablum minan nas. Sebab agama kita mengajarkan kepada kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita ini dengan para manusia. Maka setelah itu yang beliau mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an telah memerangi kaum Arab yang enggan membayar zakat serta berkata, aku akan memerangi siapa sahaja yang cuba memisahkan perintah antara zakat dengan salat. Sebab selepas wafatnya Nabi SAW, ada orang yang tidak mau bayar zakat. Dia mengatakan Nabi sudah meninggal, jadi kita salat sahaja, buat apa kita nak bayar? Buat apa yang ini kita nak membayar zakat? Maka Abu Bakar radhiyallahu an isytiharkan ini peperangan yang ini ke atas mereka, dan berlaku ini peperangan bagi dengan orang ini yang tidak membayar zakat, sehingga kan ini mereka
mereka yakni membayar zakat. Sebab zakat ini seperti mana kita mengetahui, dia adalah daripada rukun Islam. Dan sekiranya mereka menahanku dari mengambil seekor anak kambing sekalipun yang pernah mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW, nescaya aku akan perangi mereka. Yani walaupun mereka mengeluarkan zakat, tetapi mereka mengeluarkan zakat tidak mengikuti kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, beliau mengatakan tetap ini aku akan ini memerangi ini mereka. Ini adalah daripada perkara yang masyhur yang berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bagi kitab Da'wah Utama ini kita